Assalamualaikum, nama saya Muhammad Iqbal Amri bin Abdul Malik. Saya berumur 26 tahun. Saya besar di Selangor dan saya sekarang bawa pasukan Yamaha Loop James Blue HM Motorsport. Nama saya Muhammad Khairi Kuamir Najis. Saya berusia 23 tahun dari pasukan Yamaha Loop James Blue HM Motorsport yang berasal dari Negeri Sembilan. Bermulanya pada abang saya, tapi abang saya tak main di track tapi dia motocross. Saya mula memang ikut untuk pergi ke motocross, tapi saya bukan dalam bidang motocross lah, saya pergi ke track pula. Saya tak ikut dia abang saya punya tu lah. Dan saya naik ke tingkatan 1, ada selection one minute race. So saya pergi lah. Bermula pada 2013 saya one minute race. Dan next year-nya saya naik ke kategori CP115, tim Feda Racing Team. Di Feda Racing Team saya ada 2 tahun kot di dalam tim tu. Dan separuh musim tu saya masuk di Yamaha CKJ untuk 115 juga 1 tahun. Dan saya naik ke CP50 dan membawa tim Yamaha ni. Saya di dalam tim Yamaha ni, Yamaha ASM ni 4 tahun ada. Saya ada 4 tahun di dalam tim ASM. Background saya ni boleh dikatakan kita orang ni tak ada darah motorsport. Tapi ayah saya memang suka motorsport dan mak saya yang selalu orang cakap keep doakan saya punya career lah. So bila saya berminat dekat dalam industri motorsport ni, diorang keep support saya lah daripada segi masa, motivation saya. So diorang always support saya lah dalam industri ni. Career first saya start daripada one minute race lah. So saya start daripada habis one minute race tu, ada offer daripada tim HM. So bila saya datang ada pemilihan, saya dapat lah daripada pemilihan ramai-ramai tu. And then start dari situlah saya bermula daripada Capri, daripada kategori Wira sampailah ke the highest level lah. Saya untuk sampai tempoh ke kategori yang paling tinggi, saya mengambil masa yang tak cukup panjang sebab saya berada di Wira hanya 2 tahun. Dan time tu kategori 130 lagi, tapi saya tak lompat ke 115, saya terus ke CP130. And then bila sampai ke CP130 tu, start daripada situlah sampai ke sekarang. Saya duduk di kategori premier lah. Pada mula, parents saya memang setuju untuk main ni sebab daripada abang saya pun memang dah main motor. Untuk nak gilapkan lagi saya punya bakat ni, ada sikit lah punya ada kontrol lah sebab ya bidang pemotoran ni bahaya kan. Cuma kita pun pandai-pandai sendiri untuk jaga diri. Specialnya HM ni buatkan saya lama stay kat sini. Bagi saya diorang ni ada family punya motorsport lah. So salah satu tu daripada yang saya suka kat sini. And then dia punya team management dia, daripada segi bos, untuk saya set motor, senang berkomunikasi lah dengan diorang ni. So sebab tu saya stay lama lah dekat sini. Saya di dalam kategori premier ni memang sangat-sangat struggle lah. Dalam 150 ni rider dia memang bukan calang-calang. Ada yang di peringkat Asia ada, di peringkat dunia pun ada. So kita macam kecil sikit kat dalam kategori ni, tapi kita cari juga, kita lawan juga. Sikit demi sikit saya mencari untuk belajar tentang motor, tentang saya punya riding, untuk nak fight dengan diorang. Struggle juga tapi kita cuba. Macam kita tahu lah, kategori CP150 sekarang ni memang orang kata beza 1 second tu orang kata boleh sampai ke 15 atau 20 rider lah. So untuk saya kekalkan momentum saya dekat dalam kategori ni, saya kena selalu keep training, selalu buat latihan dalam motor untuk exercise saya, untuk saya ekstrakan saya punya power untuk bawa ke track lah. Saya bermula pada 2013 dan memang saya tengok memang ada kemajuan untuk Capri ini dari segi teknologi dan juga sekarang rider-rider yang kecil-kecil ni pun lagi laju, lagi hati kering, dan saya tengok pun kemajuan Capri pun
ada dan ramai juga daripada sini pergi ke dunia. Pergi ke CV ada, MotoGP pun ada. So saya boleh nampak kat sini kita boleh jadikan satu career lah untuk kita pelumba. Dan kita dalam Capri ni kita pelumba, kita je yang tahu macam mana struggle turun naik. Dan orang kat luar sana memang takkan tahu saya rasa tentang sakit kita, struggle kita macam mana untuk belajar, dan hanya kita je yang tahu. Kejayaan paling manis saya tahun 2020 saya belum pernah podium dekat kategori Premier. And saya tahun tu saya orang kata saya work hard daripada saya diri sendiri, daripada team. So tahun tu agak special lah bagi saya. Saya cuba buat yang terbaik and rezeki itu berpihak kepada saya. Saya podium di tahun yang tersebut. So itu antara momen-momen yang special lah untuk saya pada tahun 2020 tu. Nak jadi pelumba ni memang kena disiplin. Kita kena perlu jaga kita punya fizikal dan mental untuk pergi ke fitness, jogging, gym. Kita ni pun dah kategori satu career sebab kita pun dah ada gaji tetap kat sini. So kita pun memang bekerja kat sini. Ni pun kerjaya saya. So kena betul-betul buat, bukan sambil lewa. Bila tak ada race memang kita ada memang time untuk training dengan training motor, memang kita ada training fitness. Dan bila cuti panjang tu kita buat kerja sampingan lah. Sebab macam saya dah berkeluarga, saya dah kahwin, dah ada anak. So saya ada buat kerja sampingan untuk buat delivery food, Grab. Tapi saya tak fokus pun dekat situ. Saya lebih fokus pada perlumbaan. Sebab ni career saya. Saya memang fokus kat situ betul-betul lah. Bagi saya, kalau ada orang tanya boleh berjaya ke dalam sukan pemotoran ni, jawapan saya memang boleh, tapi kita orang cakap kena ada effort diri tu untuk buat yang terbaik, step by step. So bila kita ada jadual tersendiri, jadual yang untuk keep maintain kita punya level akan menaik. So InsyaAllah benda tu boleh buat kejaya lah dalam sukan pemotoran ni. Mana yang ada cakap lumba Capri ni tak ada masa depan, tak boleh pergi mana. Bagi saya benda tu rezeki masing-masing dan saya pun dah cebur dalam bidang ni. Saya tahu macam mana dia punya pergi untuk jadi rider boleh, jadi mekanik boleh. Dan ada sampai luar negara pun ada. Bukan dari segi pelumba je, mekanik pun ada yang sampai keluar. So saya rasa benda ni memang boleh pergi jauh. Hanya disiplin saja. First, disiplin kena jaga betul-betul. Capri ni bukan sekadar sukan, dia adalah satu industri yang besar saya tengok. Memang saya tengok pun memang boleh berjaya dalam ni untuk pergi jauh. Bukan sekadar untuk jadi pelumba. Mekanik pun boleh, team manager pun boleh, tapi kita kena betul-betul lah dalam satu bidang, kita kena fokus yang betul-betul. Capri ni boleh dikatakan sebahagian lah daripada saya punya life saya. Sebab saya hanya bekerja sebagai rider. So bila saya dekat rumah, saya just keep training dan tunggu waktu due date race tu. Then bila sampai ke waktu event, saya akan cuba keep 100% lah untuk bagi more effort dekat team saya untuk buatkan result yang terbaik lah untuk race by race lah. Best present yang saya akan nak bagi dekat team adalah overall championship lah. Tapi kita dah tahu sekarang ni kita dah nak habis musim. So saya cuba cari semaksimum yang boleh untuk saya bagi dekat team podium, dan saya akan usaha sampai saya dapat bagi dekat team. Azrul Afandi hadir di petak yang pertama, 2 Syafiq Aiman, Badrul Kamal Adil, 3 Muhammad Alaf,
Harul Nizam. Peringkat 4 Muhammad Izzat Rafiq, 5 Aiman Hafiz, 6 Arash Firdaus. 7 Ahmad Syamil Akmal, 8 Mat Arfiq Hilman Mat Anan, 9 Syarifuddin Samsudin. Peringkat 10 Zulhelmi Yazid, 11 Haizil Azri Hadi, 12 Anwar Adam Muhammad Sobani. 13 Mat Syamil Aiman Mahadi, 14 Kamarun Abdul Karim, 15 Nur Raisha Halisha Hamiluddin. 16 Muhammad Zarik Rosman, 17 Syahrizal Kasmiran, 18 Hairul Firdaus Kazim. 19 Alif Imran Aman Husni, 20 Ahmad Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam, 21 Zikri Iskandar Azhar, 22 Muhammad Nur Taufik. Dalam kelompok hadapan untuk terus memberikan saing kepada Azrul Effendi telah pun dilepaskan. Azrul Effendi dalam kedudukan terbaik, dia mendori larian pelumba. Zulhelmi agak ketinggalan, dia dihimpit, diapit ataupun dalam kelompok pertengahan. Jadi melepasi 2 selekoh. Azrul Effendi dalam kedudukan yang terbaik, Syafiq Aiman di belakangnya. Dan kedudukan Zulhelmi agak ketinggalan tetapi dalam kelompok yang besar. Ya, di peringkat awal ini kita lihat Zulhelmi cuba keluar dari kelompok ini, sementara Azrul Effendi Hadi dia memiliki permulaan yang diidamkannya kerana dia berada di hadapan, bermula begitu baik, menuju ke selekor pertama, keluar dari selekor pertama selaku pendahulu dan terus berada di depan. Sementara Zulhelmi yang cuba mengejar sekarang tu dia cuba untuk masuk dari bahagian dalam tapi ditutup oleh pelumba di hadapannya, jadi bermakna dia di peringkat awal di pusingan pertama dia dipintas pula dari pelumba di belakangnya, dan ini memberikan kesukaran sikit pada Zulhelmi. Dalam tamat satu pusingan telah dimanfaatkan Zulhelmi berada di tempat yang ke-8 sekarang Nilan. Manakala Azrul Effendi terus 2.825 saat meninggalkan Aiman. Lihat pada kesukaran pada Zulhelmi sekarang yang dia bersebelahan dengan Izzat Rafiq dan untuk masuk dan berjaya untuk berada di depan mereka, memintas kedudukan ini, meminta keadaan di hadapannya adalah Arfiq Hilman sekarang naik tempat yang ke-5. 13 untuk Syafiq, 11 untuk Alaf dan 10 untuk Zulhelmi Yazid, tapi pada 10 dengan 25 atau 15 mata, dan ini membolehkan Azrul akan mintas dia dengan 2 mata di hadapan. Zulhelmi dia perlu memintas Alaf Harunizan terlebih dahulu di depannya. Begitu rapat Jarak yang jauh antara Zulhelmi dan Aiman Hafiz. Ya. Oh, dia naik tempat yang ketiga. Tempat ketiga, maafkan saya, tempat ketiga. Kalau tempat yang ketiga, di belakang seorang pelumba yang terjatuh. itu ialah Alaf. Alaf Harunizan. Ya, Alaf yang terjatuh di belakang. Dan Zulhelmi tempat yang ketiga, bermakna pada kedudukan ini dia mengumpul 16 mata. Jadi pada kedudukan ini adalah kuat juga untuk Zulhelmi mengekalkan kedudukan teratas dalam kedudukan keseluruhan. Namun ada gap yang begitu besar di antara Azrul, Aiman Hafiz dan juga Zulhelmi di tempat yang ketiga. Jadi kalau kita perhatikan kedudukan Zulhelmi ini, dia semakin selesa untuk kekalkan kedudukan ini kerana di belakang itu agak jauh ketinggalan di kedudukan yang keempat itu Arash Firdaus, dan mereka telah pun melepasi lap ataupun pusingan seterusnya untuk menuju pusingan yang terakhir. Azrul Effendi, Aiman Hafiz, Zulhelmi yang terus selesa kekal di tempat yang ketiga. Di belakangnya yang agak jauh ketinggalan itu Syafiq Ashraf dan juga Alif Imran. Dan di sinilah pendahulu Azrul Effendi yang semakin hampir untuk melengkapkan pusingan terakhir untuk mendapatkan kemenangan di pusingan yang ke-8 di tangkap ini. Jadi selekor terakhir sekarang tidak ada cabaran, 4 saat di hadapan dan akan sampai ke sang penamat untuk memenangi perlumbaan pusingan yang ke-8 diikuti dengan Aiman Hafiz Syaril dan pendahulu keseluruhan Muhammad Zulhelmi Yazid sampai di tempat yang ketiga. Kemenangan kepada Azrul Effendi Hadi dengan Aiman Hafiz Syaril tempat yang kedua. 3 Muhammad Zulhelmi Yazid, 4 Muhammad Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam, 5 Muhammad Arash Firdaus, 6 Alif Imran Ahmad Husni, 7 Azil Hazri Hadi, 8 Ahmad Syamil Akmal, 9 Ahmad Izzat Rafiq Ahmad Asbawi, 10 Ahmad Arfiq Hilman Ahmad Anan, 11 Hairul Firdaus Kazim, 12 Syarifuddin Samsudin, 13 Kamarun Abdul Karim, 14 Ahmad Syafiq Aiman Badrul Kamal Adil, 15 Ahmad Zarik Rosman, 16 Anwar Adam Muhammad Sobani, 17 Ahmad Syahrizal Kasmiran, 18 Nur Aina Halisha Hamiluddin, 19 Ahmad Syamin Aiman Mahadi, 20 Alaf Nizam, 21 Zikri Iskandar Azhar, 22 Muhammad Nur Taufik. Yazid ada 4 kemenangan musim ini. Kita akan lihat kedudukan keseluruhan, kerana itu akan menarik kerana perbezaan antara Zulhelmi Yazid dan Azrul Effendi Hadi
akan juara. Jadi kita lihat pada grid permulaan perlumbaan, Ahmad Afif Amran akan bermula dari petak utama diikuti Muhammad Akid Aziz dan Izzat Zaidi Salian di petak yang ketiga. Petak gambar Muhammad Aiman Tahiruddin, 5 Muzakir Muhammad, 6 Haziq Fairuz. Petak yang ketujuh Azroy Hakim Anwar, 8 Kasmadin dan Kasmayuddin, 9 Nazirul Izzat Muhammad Baudin. Petak 10 Syafiq Izzarik, 11 Khairul Ikhwan Ajiz, 12 Iqbal Amri Abdul Malik. Petak ke-13 Muhammad Izam Ikmal Izamli, 14 Muhammad Helmi Azman, 15 Muhammad Rozaiman Muhammad Sain. Petak 16 Ashraf Daniel Muhammad Zamri, 17 Hairi Ashraf Mahmud, 18 Muhammad Faiz Zikri Sabri. 19 Muhammad Azhar Abdul Jalil, 20 Afizat Supaat, 21 Iklan Akimi Radwan. Lengkapkan 3 lagi petak di belakang. 22 Tengku Amirul Hafiruddin, 23 Muhammad Ramlan Rosli, 24 Syarul Shazra Syarul Yuzi. Dan mereka akan lepaskan. Nah, pemirsa nyalakan, mereka dilepaskan sekarang. Permulaannya di hadapan nampaknya di tengah yang bermula dengan Akid yang tadi mengambil kesempatan tapi nampak di depan. Kembali Afif saya rasa yang kembali berada di depan. Ya, Afif yang berada di depan diikuti dengan Muzakir. Kalau tidak salah nombor 92 yang berada di tempat yang kedua. Dan kerana ada 2 pelumban SOX yang berada di belakangnya di awal pelumban ini, kita ada 20 pusingan untuk pelumban bagi Sibir 5-0. Hampir terbabas tadi, hampir hilang kawalan untuk Afif di hadapan Afif dan Muzakir, betul 1 dan 2. Dan kedudukan sekarang kerana cuaca hujan, lita agak licin, jadi kedudukan mereka akan berhati-hati. 98 di hadapan, itu adalah Izzat Zaidi yang ada di depan. Cantik seorang pelumba di belakang Izzat Zaidi, kerana saya dapat lihat Nazrul Izzat juga cuba untuk membaiki kedudukannya sekarang. Izzat Zaidi, Muzakir Muhammad, Akid Aziz, Afif, Azroy, Nazrul Izzat tempat yang ke-6. Kasma di kedudukannya ke belakang sikit. Kalau ikutkan di pusingan yang pertama tadi, dia dalam kelompok kedudukan tempat ke-9, tetapi di hadapan ini masih lagi ramai. Jadi gambaran perlumbaan ini berbahaya dan pelumba perlu berhati-hati. Kalau kelompok yang besar, keadaan trek yang licin, mereka perlu berhati-hati sebagaimana seorang lagi pelumba. Aiman Tahiruddin, untuk Aiman. Sayang. Tadi awal saya ingatkan di hadapan itu adalah tapi ini dia terjatuh. Aiman terjatuh, tapi sebenarnya 98 yang berada di depan. Izzat Zaidi yang berada di depan, bukan Afif yang berada di hadapan. Izzat Zaidi yang berada di tempat yang pertama. Muzakir Muhammad tempat yang kedua. Akid Aziz di tempat yang ketiga. Cukup masa atau tidak untuk dia mengejar Afif yang berada di depan? 9 pusingan lagi. Selekoh yang ketiga di kelompok di belakang. Okey, Kasma agak ketinggalan sedikit dalam kedudukan yang ke-8. Dia di belakang Haziq. Kasma yang menjadi milik Afif sekarang. Tadi Izzat Zaidi jauh di hadapan meninggalkan Afif. Tapi sekarang ini Afif yang berada di depan Izzat Zaidi dengan Android 2.1 saat di belakang Izzat Zaidi tempat yang ketiga. ini berbalik pada awal tadi, sebagaimana setiap pelumba katakan mereka ada taktikal perbincangan bersama dengan pasukan. Di perancangan-perancangan ini kita akan lihat di penghujung perlumbaan ini, terutamanya untuk pasukan CKJ Racing yang dilihat Afif di hadapan memimpin kedudukan Izzat Zaidi yang lama pada awalnya meninggalkan lain-lain pelumba, termasuk dia tinggalkan Afif, dan sekarang ini Afif di hadapan kurang 1 saat sekarang ni perbezaan. Tadi kalau kita lihat memang agak jauh Izzat meninggalkan ke semua pelumba, tapi sekarang ini dua-dua pelumba CKJ yang rapat. Dan ada Azrul dapat mengejar atau tidak sekarang soalannya, kerana 2 saat berada di belakang. Ada baki 7 pusingan lagi. Tak ada Kasma, apa yang terjadi pada Kasma dan tumpuan kita berikan kepada pelumba di hadapan ini. Sama ada Afif akan dapat untuk mengekalkan Azroy Hakim Anwar. Pada tinggal 4 pusingan lagi yang tamatkan sekarang perbezaan, dan tinggal lagi 2 saat saja. Tapi kelajuan itu yang penting, kerana Azroy lakukan 45+1 berbanding Izzat 44+9. Mau terus menjarakkan kedudukan 2 pelumba dari pasukan CKJ Racing, iaitu Afif, Izzat Zaidi, dan tidak ada perubahan kedudukan untuk 3 pelumba di hadapan. Itu hampir pasti, namun kita akan nantikan sehinggalah penghujung kerana mereka semakin hampir untuk lengkapkan 1 lagi pusingan. Di belakang antarakan pasukannya, dan ini adalah dalam perebutan kejuaraan memanglah memihak kelebihan kepada Ahmad Afif Amran, melainkan jika Izzat Zaidi Salian juga mengejar kedudukan keseluruhan buat masa ini. Tapi rasanya Afif yang ada lebih kelebihan berada di tempat yang pertama, dan sekarang dia yang mendahului perlumbaan
kita sampai masuk ke pusingan yang terakhir ini. Jadi bukan hanya akan ada kelebihan kepada Afif untuk kedudukan keseluruhan, tetapi untuk pasukan mereka juga CKJ Racing dengan kelebihan Afif, Izzat Zaidi akan menambah mata yang banyak untuk kerana kedudukan cukup sengit, maju motor dan juga CKJ Racing. Sambil itu, salah sayang. nampaknya dan kehilangan tempat bagi Akid turun ke bawah sekarang ini. Tapi dia dapat berikan tumpuan untuk sampai ke selekoh yang ke-15, nombor 50, Ahmad Afif Amran yang akan mengambil ticket flag untuk menangi perlumbaan, diikuti dengan Ahmad Izzat Zaidi Salihan. 1 dan 2 untuk pasukan veteran sprinter Yamaha CKJ Racing dengan Azrai Hakim Anwar berada di tempat yang ketiga untuk pasukan Honda Uzi Idemitsu Team di tempat yang ketiga. Kejayaan yang akan sudah pasti memberikan kelebihan yang besar kepada Afif dengan 25 mata dan Nazrul Izzat di tempat yang kelima dengan 10 mata, dan kelebihan yang sangat besar buat Afif menuju kedua pusingan terakhir nanti. Dan kita dapat lihat bagaimana Izzat Zaidi Salihan yang ini kedudukannya. Ahmad Afif Amran tempat yang pertama, kedua Ahmad Izzat Zaidi Salihan, 3 Azrai Hakim Anwar, 4 Nazrul Izzat Muhammad Baudin, 5 Muhammad Haziq Muhammad Fairuz, 6 Muhammad Iqbal Amri Abdul Malik, 7 Muhammad Muzaki Muhammad, 8 Muhammad Helmi Azman, 9 Muhammad Faiz Zekri Sabri, 10 Karul Ikhwan Aziz, 11 Kasmayuddin, 12 Muhammad Rozaiman Muhammad Said, 13 Ashraf Daniel Muhammad Zamri, 14 Muhammad Afizat Sufaat, 15 Muhammad Idlan Hakimi Radwan, 16 Muhammad Azhar Abdul Jalil, 17 Muhammad Syafiq Izarik Saiful Nizam, 18 Muhammad Khairi Ashraf Mahmud, 19 Syarul Syadras Syarul Yuzi, 20 Tengku Amira Firudin, 21 Akid Aziz, 22 Aiman Tahiruddin, 23 Hamdan Ramdan Rosli, dan 24 Izzat Iqmal Izamri.